Assalamualaikum, jemaah-jemaah yang saya kasih sekalian. Sekarang kita dah sampai di Jabal Thur. Jemaah-jemaah sekalian nampak di belakang saya ni terdapat satu bukit yang diberi nama iaitu Jabal Thur. Untuk naik ke puncak bukit ni kira-kira mengambil masa kira-kira setengah jam. Setengah jam untuk sampai ke gua tersebut lah. Saya rasa jemaah sendiri pun pernah dengar tentang peristiwa yang berlaku di Gua Thur ni. Salah satunya adalah Gua Thur ni adalah tempat di mana baginda Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar bersembunyi ketika dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Untuk pengetahuan jemaah sekalian, gua ni terdapat dua pintu. Yang pertama, pintu yang pertama adalah di sebelah barat dan pintu yang kedua adalah di sebelah timur. Pintu di sebelah barat tu adalah pintu yang digunakan oleh Nabi untuk masuk ke dalam gua tu. Dan pintu yang kedua ni ia dibuat lebih besar daripada pintu yang pertama, pintu sebelah barat. Pintu sebelah timur ni dibuat untuk memudahkan orang ramai keluar masuk ke gua tersebut. Peristiwa persembunyian baginda dan Saidina Abu Bakar di dalam Gua Thur tu berlaku setelah pihak musyrikin Mekah merancang untuk membunuh atau menahan atau menghalau baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW keluar daripada rumah pada malam 27 Safar selepas 14 kenabian. Mereka bersembunyi dalam Gua Thur ni selama 3 hari. Ketika mereka bersembunyi dalam Gua Thur ni, terdapat 4 orang yang menolong baginda dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kat sini siapa tahu siapa 4 orang tu? 4 orang tu adalah, yang pertama Asma binti Abu Bakar, iaitu anak Abu Bakar, Saidina Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri. Dia menolong ketika Nabi dan Saidina Abu Bakar berada di dalam gua tersebut. Asma ni hari-hari dia hantar makanan kepada baginda dan Saidina Abu Bakar. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar, juga merupakan anak kepada Saidina Abu Bakar. Beliau membantu baginda menyampaikan berita tentang pihak musyrikin Mekah dan apa yang berlaku di Mekah. Dia datang berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW untuk menyampaikan berita-berita tersebut. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni merupakan penunjuk jalan kepada baginda dan Saidina Abu Bakar, penunjuk jalan untuk berhijrah ke Madinah. Dan yang terakhir adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni kerja dia adalah menghapus jejak. Dia menghapus jejak baginda Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar ketika berhijrah, dan dia juga menghapus jejak Asma Abdullah bin Abu Bakar dan Abdullah bin Uraiqid ni ketika berjumpa dengan baginda dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itulah sedikit sebanyak kisah tentang Gua Thur dan Jabal Thur ni. Sekarang saya nak ajak jemaah-jemaah sekalian untuk ikut saya naik, tengok sendiri Gua Thur tu bersamana macam mana. Jom. Baiklah, sekarang di belakang saya ni terdapat sebuah bukit yang dikenali sebagai Jabal Nur. Untuk naik
sampai ke puncak bukit ni mengambil masa kira-kira 1 jam. 1 jam untuk naik, untuk sampai ke puncak bukit ni. Di puncak bukit, di puncak Jabal Nur ni terdapat satu gua yang dikenali sebagai Gua Hira. Gua Hira ni keluasan dia hanya muat 2 orang sahaja bagi menunaikan solat. Dan gua tersebut telah terpilih untuk menerima beberapa kelebihan dan kemuliaan yang tidak ada di bukit-bukit yang lain. Allah memuliakannya dengan menjadikannya tempat wahyu yang pertama diturunkan. Wahyu pertama iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 3 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Jadi haji-haji, hajah-hajah yang masih kuat, yang masih larat, bolehlah ikut saya, kita naik sama-sama ke puncak bukit, insya-Allah. Jadi lepas selesai, lepas turun nanti kita kumpul dekat sini balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dah sampai di Masjid Jiranah. Belakang saya ni adalah sebuah masjid yang diberi nama Jiranah. Masjid ni diberi nama Jiranah sempena nama seorang perempuan yang terkenal di kawasan ni pada ketika itu. Nama perempuan tersebut adalah Ritah, atau dikenali sebagai Jiranah. Sekarang kawasan Jiranah ni adalah sebuah perkampungan di Wadi Sarif. Jarak Masjid Jiranah ni dengan daripada Masjidil Haram adalah lebih kurang 24 km. Di masjid ni Nabi pernah berhenti untuk membahagikan harta rampasan dan tawanan. Rasulullah dan para sahabat duduk dekat masjid ni selama 10 hari. Tapi dalam masa 10 hari tu Nabi tak agihkan harta rampasan tu. Nabi tak bahagikan harta rampasan tu sebab Nabi mengharapkan agar orang Hawazin yang bertaubat datang menuntut harta tersebut, dengan tawanan dia. So pada akhir dia beberapa orang Hawazin yang bertaubat kembali datang ke Masjid Jiranah ni dan memohon kepada Rasulullah agar membebaskan tawanan dan mengembalikan harta rampasan tersebut. Pada waktu tu Rasulullah menyuruh orang Hawazin ni memilih sama ada ingin membebaskan tawanan ataupun mengembalikan harta rampasan. So pada waktu tu orang Hawazin memilih untuk membebaskan tawanan. Sebab pada waktu tu Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk membebaskan tawanan dengan lembut dan baik. Setelah tu Rasulullah membahagikan harta rampasan tersebut kepada mereka yang baru memeluk Islam ketika itu. Pada peristiwa pembahagian harta tersebut terdapat beberapa pengajaran yang berlaku. Pada waktu tu setelah Rasulullah bahagikan harta rampasan kepada mereka yang baru memeluk Islam ketika itu, seperti Abu Sufyan dan anaknya Yazid, Muawiyah dan sebagainya. Pada waktu tu kaum Ansar ni rasa macam diri dia ni diabaikan oleh Rasulullah. Diri dia diabaikan oleh Rasulullah.
kerana tak dapat harta rampasan tersebut. Jadi dirasa Rasulullah ni tak adil. So bila sampai ke telinga Rasulullah memanggil kaum Ansar ni, dan Rasulullah berkata, demi Allah nyawaku di tangannya, jika tidak ada hijrah, aku akan menjadi salah seorang Ansar. Jika orang ramai pergi ke satu jalan dan lembah, manakala kaum Ansar pergi ke jalan serta lembah yang lain, pastinya aku akan mengikuti kaum Ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar dan anak cucu mereka. Setelah kaum Ansar mendengar kata-kata Rasulullah, mereka menangis dan berkata, wahai Rasulullah, kami bersetuju dengan bahagian dan milik kami. Dan setelah itu mereka bersurai, dan baginda meninggalkan Ji'ranah ni dalam keadaan berihram. Baginda menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah yang ketiga. Menurut Taqiyuddin Al-Fasi, Ji'ranah ni merupakan salah satu tempat ihram yang paling baik untuk orang Mekah dan sekitarnya. Hal ini kerana Rasulullah SAW sendiri berniat ihram di Masjid Ji'ranah ni. Di masjid ini juga turunnya ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang bermaksud dan sempurnakanlah ibadah haji serta umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah jemaah sekalian, sekarang kita dah sampai di Arafah. Okey, di Arafah ni terdapat 3 peristiwa yang berlaku, di mana di sinilah Allah temukan Nabi Adam dan Siti Hawa selepas 40 tahun berpisah. Di sini juga Nabi Ibrahim diajar oleh Malaikat Jibril tentang manasik haji. Dan Arafah ni adalah salah satu masyair di luar batas tanah haram. Wukuf di Arafah ni merupakan rukun haji yang utama. Jadi sesiapa yang meninggalkannya, maka hukumnya seperti tidak melakukan ibadah haji. Kerana Rasulullah SAW ada bersabda yang berbunyi Al-Hajju Arafah, yang bermaksud haji itu adalah Arafah. Di sini juga kalau jemaah semua nampak ada satu bukit. Bukit tu dikenali sebagai Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni merupakan tempat jemaah haji berdoa, yakni berwukuf. Nama lain bagi Jabal Rahmah ni ialah Ilal ataupun Alal. Di Jabal Rahmah ni baginda memberi khutbah yang terakhir, di mana di dalam khutbah tersebut terdapat 12 wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya Muzdalifah. Muzdalifah ni adalah satu tempat bagi jemaah haji bermalam pada 9 Zulhijjah setelah terbenamnya matahari. Di sini juga ada pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Adam dan Siti Hawa ni ditemukan setelah 40 tahun dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi jemaah haji, mereka wajib untuk bermalam atau bermabit di Muzdalifah. Bagi sesiapa yang meninggalkannya, maka diwajibkan ke atasnya membayar dam. Dan di Muzdalifah ini juga berlakunya peristiwa, iaitu tempat terakhir baginda Rasulullah SAW solat jamak takhir ketika melakukan haji wada. Baik, manasik haji yang terakhir adalah Mina. Di depan jemaah sekalian adalah Mina. Mina ni terletak di antara Mekah dengan Muzdalifah. Kenapa dinamakan tempat ini Mina? Kerana di sini banyak darah korban yang ditumpahkan
Selain itu, tempat bagi manusia berkumpul, kerana di sini berkumpulnya para manusia, iaitu para jemaah haji. Mina ni juga bermaksud cita-cita atau harapan, kerana ada kisah ketika malaikat Jibril nak berpisah dengan Nabi Adam di Mina, iaitu meninggalkan Nabi Adam di bumi ini. Malaikat Jibril tanya kat Nabi Adam, apakah yang kamu hajati? Nabi Adam menjawab, aku mengharapkan syurga. Aku mengharapkan syurga. Jadi di Mina ni terdapat beberapa peristiwa yang berlaku, terdapat beberapa peristiwa juga, antaranya peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih seekor kibas sebagai pengganti anaknya. Baiklah jemaah-jemaah sekalian, alhamdulillah kita dah sampai di satu tempat yang diberi nama Maulid Nabi. Maulid Nabi ni bermaksud rumah tempat kelahiran Nabi, iaitu di rumah bapanya, iaitu Abdullah. Ketika Khairazan, yakni ibu kepada Khalifah Harun Ar-Rashid daripada kerajaan Abbasiyah, datang mengerjakan haji, beliau telah membina sebuah masjid, dan masjid tersebut kemudiannya runtuh. Kini tempat tersebut telah dijadikan sebagai perpustakaan umum. Perpustakaan tersebut dibina oleh Syekh Abbas bin Yusuf Al-Qatan pada tahun 1370 Hijrah bersamaan 1950 Masihi dengan anaknya sendiri, dengan hartanya sendiri. Beliau merupakan bekas Datuk Bandar Mekah. Itulah sedikit tentang Maulid Nabi. Ya, alhamdulillah kita dah sampai di sebuah tempat yang diberi nama Perkuburan Maklah. Dekat Mekah ni terdapat banyak je perkuburan lain, tapi yang paling masyhur dekat Mekah ni adalah Perkuburan Maklah. Di perkuburan tersebut terdapat ramai dalam kalangan para sahabat, dan Sayyidatina Khadijah sendiri dimakamkan di situ, dan para tabi'in dan para ulama pun ada yang dimakamkan di Perkuburan Maklah. Walaupun tempat kelahiran baginda adalah di Mekah, Nabi ada berpesan di mana beliau meninggal, di situlah beliau dimakamkan. Itulah serba sedikit tentang kisah tentang Perkuburan Maklah. Baiklah jemaah-jemaah sekalian, sekarang kita berada di luar Masjidil Haram. Saya akan menceritakan serba sedikit apa yang ada di dalam Masjidil Haram. Yang pertama, pembinaan Kaabah. Kaabah ni ialah Baitullahil Haram dan merupakan kiblat bagi umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan baginya beberapa kelebihan, seperti hubungannya dengan dua rukun Islam, iaitu solat dan haji. Tidak sah solat seseorang Muslim sekiranya dia tidak menghadapkan muka ke arahnya, dan tidak sah haji seseorang sekiranya tidak melakukan tawaf mengelilingi Kaabah. Sejarah pembinaan Kaabah ni melalui beberapa peringkat. Peringkat yang pertama, binaan malaikat. Peringkat yang kedua adalah binaan Nabi Adam alaihissalam. Peringkat yang ketiga adalah binaan Sid bin Adam, dan yang keempat adalah binaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kaabah ni mempunyai 4 penjuru. Penjuru pertama adalah rukun Aswad. Penjuru kedua adalah rukun Iraqi. Ketiga adalah rukun Syami, dan yang keempat adalah rukun Yamani. Dan berhadapan dengan pintu Kaabah terdapat satu makam yang diberi nama Makam Ibrahim. Nabi Ibrahim sewaktu membina Kaabah dan
dibantu oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang membawa batu di atas tengkuknya dan menghulurkannya kepada bapanya. Setelah binaan tersebut semakin tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sampai untuk membinanya. Lalu Nabi Ismail alaihissalam mendekatkan batu kepadanya, lantas Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas batu tersebut dan meneruskan pembinaannya. Batu itulah yang dikenali pada masa kini dengan nama Makam Ibrahim. Seterusnya di dalam Masjidil Haram ni juga terdapatnya Hajarul Aswad. Apabila sampai di tapak Hajarul Aswad, Nabi Ibrahim alaihissalam ni meminta agar Nabi Ismail alaihissalam mengambil seketul batu yang boleh dijadikan sebagai tanda tempat permulaan tawaf. Tiba-tiba datang malaikat Jibril membawa Hajarul Aswad dari syurga atau dari bukit Abi Qubais. Setelah Nabi Ismail alaihissalam datang, baginda terkejut lalu bertanya, dari mana bapa mendapat batu ini? Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, Jibril yang membawanya kepadaku. Itulah kisah terjadinya terletaknya Hajarul Aswad. Okey, seterusnya Hijr Ismail. Hijr Ismail ialah sebuah lingkungan yang terletak di utara Kaabah. Bentuknya ialah separa bulatan. Hijr Ismail ini dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bansal tempat berteduh di tepi Kaabah, dan ia juga menjadi kandang kambing kepunyaan Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah, itulah serba sedikit tentang apa yang ada di dalam Masjidil Haram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah-jemaah yang saya kasih sekalian. Okay, hari ini kita akan menjalani ziarah tambahan di mana kita akan ke Muzium Haramain. Jemaah sekalian, di hadapan tuan-puan sekarang adalah sebuah muzium yang dibina oleh Kerajaan Arab Saudi. Muzium ni dikenali dengan nama Mathaf Al-Haramain Al-Shayfain. Okay, muzium ni mula dibuka pada 25 Oktober 1420 Hijrah. Di muzium ni tersimpannya barang-barang lama yang berada di dalam Kaabah seperti pintu Kaabah, kunci serta tiang Kaabah yang dibina pada tahun 65 Hijrah. Matlamat utama pembinaan muzium ni adalah untuk mendidik generasi masa kini dan akan datang. Dan tujuan dia juga adalah ingin memperkenalkan kepada umat Islam tentang sejarah-sejarah Islam yang hebat oleh dua masjid suci, iaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Okey, dalam muzium ni terdapat 7 dewan, iaitu Dewan Tetamu, Dewan Tanah Suci, Dewan Kaabah, Dewan Masjid Nabi, Dewan Zamzam dan Dewan Manuskrip. Mula-mula kita akan bila kita masuk ke muzium tersebut, kita akan disajikan dengan replika Masjidil Haram. Seterusnya kita akan ke Dewan Masjid Suci. Ruangan tersebut mengandungi tangga Kaabah yang dibuat daripada kayu jati. Seterusnya Dewan Kaabah. Ruangan tersebut ada pintu Kaabah yang diperbuat daripada kayu dan dihiasi dengan emas. Di ruangan tersebut juga terdapat tiang daripada kayu jati, dan di situ juga terdapat bingkai batu hitam sejak zaman pemerintahan Sultan Murad. Yang keempat, Dewan Gambar. Dewan ni dipenuhi dengan koleksi gambar-gambar lama.
koleksi gambar-gambar lama Mekah dan Madinah. Koleksi tersebut didedikasikan oleh Yang Mulia Putera Sultan bin Abdul Aziz. Dewan yang kelima adalah Dewan Manuskrip. Dewan ni mengandungi koleksi manuskrip dan salinan lama Al-Quran yang diperolehi dari perpustakaan kedua-dua masjid suci. Di situ juga terdapat salinan Al-Quran Uthmaniyah yang ditulis pada pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Seterusnya Dewan Masjid Nabi. Di ruangan ni mengandungi salah satu pintu utama Masjid Nabi dan menara utama Masjid Nabi. Di ruangan ni juga terdapat jam purba yang dihantar oleh Sultan Uthmaniyah Abdul Majid yang pertama. Dan yang terakhir ialah Dewan Zamzam yang mengandungi telaga Zamzam, termasuklah cincin, tudung dan roda mengangkat air yang berasal dari abad ke-14. Nanti kita akan masuk sama-sama dan tengok sendiri di depan mata. Kita akan tengok sama-sama. Jom.